dari segi daripada Parsi, di Hirah dan juga kerajaan Ghassan. Kemudian berlaku juga masalah dalaman antara kedua negara, antara kedua empayar ini, dan berlaku peperangan sehingga menyebabkan kedua kerajaan dan empayar ini jadi semakin lemah. Dan inilah yang membuka peluang kepada kerajaan Islam atau Islam dari para sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin untuk masuk menakluk, untuk masuk ke tanah mereka. Setakat ini boleh faham? Ya. Itu secara ringkas lah. Mungkin ikhwan Afaq pernah baca lebih lagi tu, boleh kita kongsikan bersama. Kemudian kita tengok pula dari sudut Islam, bagaimana Islam mula bergerak mengorak langkah untuk menawan ataupun untuk berlaku pertemuan ataupun untuk membuka tanah-tanah besar yang dikuasai oleh Rom dan juga Parsi ini. Semenjak, macam saya sebutkan tadi, sejak zaman Rasulullah telah berlaku beberapa percubaan untuk menguasai, untuk masuk ke negeri Rom, umpamanya perang Tabuk, kemudian masuk ke Mu'tah. Namun Rasulullah tak sempat, Rasulullah wafat. Tapi selepas Rasulullah wafat, para sahabat bermula dengan Abu Bakar sehinggalah Umar, akhirnya berjaya menawan Palestin dan juga Iraq. Bermula era Khulafaur Rasyidin yang mengorak langkah keluar melancarkan serangan dan berjaya menawan Syria dan juga Palestin. Syria dan juga Palestin merupakan satu ataupun dua tempat yang sangat penting ataupun dua kawasan yang strategik untuk kerajaan ketika itu Rom, dan berjaya ditawan oleh Islam. Dan peluasan Islam ke Syria dan juga Palestin ini telah mengubah ataupun mula merubah pandangan masyarakat ataupun tamadun dunia ketika itu. Masyarakat Palestin dan Rom mula nampak rupanya bahasa Arab ni bukan sekarang ni yang ada ketika itu berbeza dengan apa yang mereka faham sebelum itu. Masyarakat Arab Jahiliyah sebelum ni macam kita sebut tadi, yang tidak sistematik, bercelaru, ekonominya tak makin miskin dan sebagainya. Rupanya masyarakat Arab yang ada sekarang ni yang beragama Islam berbeza, sangat hebat, sangat tersusun dia punya struktur masyarakat dan sosio budaya. Jadi peluasan Islam ke atas Palestin dan juga Syria ini telah membuka jalan untuk mengubah terus tamadun dunia sehinggalah kembali kejatuhan Islam ketika zaman Turki Osmaniyah. Dan masyarakat ataupun kerajaan Rom dan juga Palestin menganggap ancaman Islam ataupun ancaman bangsa Arab ketika itu bukan semata-mata serangan, tetapi bersifat penaklukan, bersifat peluasan. Kita Islam bukan menjajah, kita membuka, ataupun kita membuka tanah itu untuk membawa Islam ke tempat tersebut. Dan ketika ini berlaku perangan antara Islam dan Rom di sebelah barat tanah Arab dan juga Islam dan Parsi di sebelah timur. Dua-dua sekali berperang, Islam lawan dengan Rom, Islam lawan dengan Parsi. Iraq ditawan. Selepas berlaku peperangan, alhamdulillah Islam berjaya menawan tanah Iraq. Selepas berlaku perubahan kepimpinan, Iraq di bawah kekuasaan kerajaan Parsi, selepas perubahan kepimpinan kerajaan Sasani, hari disebutlah kerajaan Sasani ini, tentera mereka pun bercelaru. Dan ini memudahkan apabila kerajaan Sasani ini, dia kan selepas seorang maharaja mati digantikan. Apabila naik maharaja baru, yang pemimpin yang baru ni tidak sama seperti pemimpin yang sebelum ni. Pemimpin yang baru ni banyak kekurangan dan akhirnya menyebabkan masyarakat kerajaan yang ada, organisasi pemerintahan tak stabil. Dan ini yang lebih membuka jalan, memudahkan lagi tentera Islam untuk menawan. Dan Islam berjaya menawan kota Hirah, iaitu pemerintahan pusat pemerintahan Parsi tadi pada tahun 633 Masih. Ketika itu Khalid bin Al-Walid sebagai panglima Islam berjaya menawan Iraq dari tangan Parsi Sassanid pada tahun 634. Ini di antara peperangan yang di awal tahun sebelum pembukaan ataupun peluasan Islam sepenuhnya ke atas pemerintahan kerajaan Parsi. Di antara yang boleh saya sebutkan kat sini, perang berantai, yang mana tentera
Islam di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid tadi lawan ataupun menentang dengan tentera Parsi yang menggunakan taktik ataupun strategi dipanggil strategi mengikat rantai kaki. Sebab tu dipanggil perang berantai, kan? Raja ataupun ketua perang bagi kerajaan Parsi ini memerintahkan ataupun buat strategi bertahan secara berkumpulan. Diikat kaki semua dia punya anggota tentera ni, dan dengan alasan untuk mengukuhkan pertahanan dan juga untuk menguatkan lagi serangan. Tapi sebenarnya hakikatnya perkara itu telah memberatkan setiap anggota tentera dia. Strategi ini tidaklah sebaik mana, kan? Jadi kerajaan ataupun Khalid bin Al-Walid ini, bila tengok strategi macam tu, Khalid bin Al-Walid membuat taktik yang lebih hebat lagi dengan membawa ataupun mengumpat tentera Parsi ini untuk mengejar mereka dari daerah Kufir hingga ke Kazima. Jadi Khalid bin Al-Walid dengan kuda yang cepat dan pantas, tentera Islam dalam keadaan pantas, laju. Tentera Parsi ini mereka berat, kan? Tentera berkuda pun berat, bawa senjata pun berat, jadi mereka susah untuk bergerak. Jadi Khalid bin Al-Walid mengumpat tentera Parsi ini sehinggalah ke satu tempat yang disebut sebagai Kazima. Dan bila sampai di Kazima, tentera Parsi yang keletihan. Bila dah mereka mengejar tentera Islam ini, bila sampai satu tempat Kazima ini, mereka dah dalam keadaan keletihan. Sedangkan ketika itu tentera Islam duduk tunggu dah. Tentera Islam menunggu untuk menyerah hendak, dan akhirnya berjaya. Tentera Parsi pun dah letih, kan? Tak mampu lagi nak melawan, dan berjaya mengalahkan tentera Parsi. Ini di antara peringkat itu peperangan yang pertama ataupun siri peperangan yang berlaku. Ini peringkat peperangan banyak berlaku peperangan, antaranya Perang Ulai, Kira, Ambar, Qadisiyah, sehinggalah yang terakhir iaitu perang Nihawan pada tahun 651. Islamnya Parsi selepas tamatnya perang Nihawan, perang yang terakhir, Perislaman bangsa Iran atau Parsi merupakan sebuah proses yang perlahan. Tadi berlaku banyak perang, proses yang sangat lama dan sangat perlahan. Sebab kerajaan Parsi ini kita tengok tadi peta dia sangat besar dan perlukan kepada proses ataupun perjalanan yang sangat lama dan mengambil masa yang lama. Ketika pemerintahan Umayyah ataupun kerajaan Bani Umayyah, bahasa dan kebudayaan Parsi diharamkan manakala tulisan Parsi digantikan dengan aksara Arab. Ini boleh masuk selepas daripada tamat pemerintahan Khalifah Rashidin bermula Khalifah Umayyah. Jadi kerajaan Umayyah ini telah mengubah apabila dapat menawan sepenuhnya ataupun Islam sepenuhnya di kerajaan Parsi ini ataupun masyarakat Parsi, dia nak ubah sebab mereka ni bangsa Arab, Parsi bangsa Parsi, kan? Jadi Parsi bahasa lain, tulisan pun lain, jadi Arab lain. Pemerintahan asal Islam berada di tanah Arab, berada di Madinah. Belum lagi ditukarkan ke Iraq, ke Baghdad pada ketika itu. Jadi Umayyah, bagi kerajaan Umayyah menukarkan bahasa dan juga kebudayaan. Diharamkan. Dia tak boleh guna bahasa Parsi. Mesti kena guna bahasa Arab untuk mengelakkan ataupun untuk nak mengembang luaskan lagi Islam di Parsi. Kemudian bangsa Parsi pula ditindas dan didiskriminasi. Ini menyebabkan ramai bangsa Iran benci terhadap pemerintah Islam dan Arab dan juga Islam. Inilah kelemahan yang berlaku ketika zaman pemerintahan Islam Umayyah, juga Abbasiyah pada selepas itu juga ketika